года, примерно в 13-20. Конечно. Okay guys, Assalamualaikum. Jadi kita kembali lagi dalam video. Okay, jadi dalam video hari ni aku melawat 4 tempat untuk 4 agama. Gereja Katolik, yang kedua masjid, yang ketiga sinagog. Sinagog ni tempat orang Yahudi lah. Dan juga yang keempat adalah gereja untuk Protestan. Jadi jomlah dalam video ni aku bawa korang dekat 4 tempat yang aku pergi ni, okay? Jadi jom. Firdaus, where are we going right now? Мы сейчас готовимся к поездке, экскурсии по проекту «Архангельск. Город разных религий». Сейчас мы пройдемся сегодня. Наш тур сегодня пройдет по святым местам Архангельска, то есть это православная церковь, католическая, потом мы, конечно же, посетим мечеть. Далее мы еще в конце нашего тура будет еще синагога. То есть мы сегодня поприветствуем всех известных религий. Yeah, that's it. Jadi nama gereja pertama yang kita pergi adalah Uspenskaya Cerkov, yang bermaksud Uspenskaya Church ataupun gereja Uspenskaya lah. Jadi Uspenskaya ni nama lah. Okey, jadi gereja tersebut dia terletak di depan Sungai Divina Utara, okey, yang bersambung dengan Laut Putih lah. Okey. Jadi memang lawa lah tempat ni. Jadi kalau korang nak tahu, biasanya gereja ni dipecahkan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian yang pertama adalah tangga lah, untuk orang masuk, keluar masuk lah, tangga. Bahagian yang kedua adalah bahagian yang tengah. Bahagian tengah dekat dalam gereja ni biasanya adalah tempat untuk orang berdoa kepada Jesus Christ dan sebagainya lah. Dan terakhir, bahagian yang ketiga adalah bahagian yang bernama altar, adalah tempat di mana padri dia bagi khutbah lah, maksudnya dia bagi preaching kepada orang ramai dan sebagainya lah. Okey, jadi lilin yang korang nampak dalam gereja ni, dia ada 2 tugas dia sebenarnya. Yang pertama adalah nak buat cahaya lampu. Yang tu memang tugas dia, padri tu yang beritahu dekat kita orang. Yang kedua tugas dia adalah sebagai simbolik, dia menjadi simbolik kepada siapa-siapa yang datang kat gereja berdoa kepada Jesus Christ lah. Itu adalah 2 tugas lilin lah, 2 tu je, tak ada apa-apa yang complicated lah. Okey, jadi pelbagai gambar portrait yang korang nampak dekat dalam gereja ni, dia adalah gambar Jesus Christ, gambar Mary, Mother of Jesus, dan juga gambar-gambar macam tokoh falsafah Kristian yang terdahulu yang tersohor, nabi-nabi yang berada di dalam Bible seperti Zechariah, Joseph, David dan sebagainya lah. Itu adalah gambaran image-image portrait yang mereka lukis dan mereka letak dekat dinding-dinding gereja mereka lah. Okey, jadi waktu aku datang ke gereja tersebut, padri tu dia fokuskan kepada satu gambar yang korang boleh nampak dekat dalam video ni. Dia menerangkan tentang nama portrait tersebut adalah CMDT. CMDT ni maksudnya 7 kanak-kanak lah. Jadi apa portrait ni menceritakan adalah ada 7 kanak-kanak kecil yang bermain dekat jalanan lah. Dan tiba-tiba diorang ternampak satu figura di atas langit yang mereka claim itu adalah Tuhan Jesus Christ. Jadi dia sedang duduk di atas takhta di atas langit. Itu penceritaan yang mereka turunkan dari turun-temurun lah, sehingga diorang lakarkan dekat dalam image tersebut. Jadi 7 kanak-kanak dia nampak Jesus tu dia duduk di atas takhta dekat langit tu dalam beberapa minit macam tu, lepas tu dia hilang. Jadi walaupun nama portrait tu 7 kanak-kanak CMDT, jadi dalam cerita juga ada claim yang mengatakan ada orang dewasa juga yang nampak Jesus Christ dia duduk atas langit lah. Jadi bila Jesus Christ tu dah hilang dekat atas langit, jadi semua saksi-saksi terutamanya 7 kanak-kanak ni, diorang cepat-cepat pergi dekat padri, dekat gereja lah, dan diorang beritahu tentang kisah ni. Tadi ada Jesus dia duduk atas langit dan kita orang nampak bla 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 dan sebagainya lah. Dan akhirnya pakar intelektual gereja pada masa tersebut, diorang membuat interpretasi tentang kejadian ni lah. Kejadian ni berlaku pada kurun ke-19. Jadi pada kurun ke-19 ni Soviet Union masih lagi berkuasa di atas tanah Rusia pada waktu tersebut.
tersebut, dan pada waktu tersebut banyak atheist dan bukan Kristian. Atheist yang pada zaman Soviet Union tersebut, dia merosakkan dan memusnahkan semua tempat ibadat Kristian. Pakar intelektual Kristian pada masa tersebut, dia menterjemahkan kisah tersebut sebagai, walaupun tempat tersebut dimusnahkan, tempat ibadat dimusnahkan dan sebagainya, kejadian tersebut mereka menterjemahkan sebagai Jesus Christ masih bersama dengan mereka. Jadi itu apa yang para intellectual Kristian pada masa tersebut menterjemahkan kisah tersebut lah. Okey, jadi potret ini juga menjadi satu motivasi kepada para Kristian yang sedang menaik sejak zaman Soviet Union sehingga sekarang, untuk memberi motivasi kepada mereka yang Jesus Christ sentiasa berada dengan mereka. Jadi itulah kisah di sebalik potret tersebut. Okey, jadi untuk tempat yang seterusnya ialah masjid. Nama masjid ni Masjid Mohammedan, dan dia berdekatan dengan tengah bandar lah. Let's go. My brother. Oh. Jadi kalau korang nak tahu mazhab apa dekat daerah ni, mazhab dekat daerah ni mazhab Hanafi. Уже полноценным имамом, чтобы работал на Архангельске. Как мне рассказывали про этот мечеть, الله أكبر الله أكبر مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Во время жума, на пятницу мы читаем жума. После этого, как мы дочитаем, да расскажем проповедь, у нас начинается намаз. Двух ракат. Да, он начал я. أشهد أن لا إله إلا الله. Okey, kebetulan sebelum kita nak beredar ke tempat seterusnya, iaitu sinagog, tempat ibadat orang Yahudi, masuk waktu Zuhur, jadi kita pun semayang lah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Okey, jadi kita akan ke tempat seterusnya lah, iaitu tempat ibadat sinagog untuk agama Yahudi. So this is a synagogue. Let's go in.
Father. Allahu Akbar. Hey man. Pray for freelance. Yeah, When you pray Zuhur. I uploaded my prayer just half an hour ago. Jadi hari ni ada free lunch, jadi aku datang sebenarnya untuk makanan free je. Tak ada gurau. I want to eat everything using hand. That's great. And it's very tasty. You feel the food. Yeah, and then we lick our hand when we finish. MashaAllah. Oh. Fish cake. But take it, taste it. You like it? Just the exact meaning of fish cake. Yeah, I think I like it. Like Yeah, because it it is. tastes like tuna, but because like it looks very pink. Because at the first I was thinking it's going to be sweet, but when I taste it, it tastes like sushi. Yeah, it's strange. We expect sweetness, but it's not. Yeah. Pancake. Not bad. It's just a regular pancake. Say the prayer after eating.